Selamat sejahtera saudara dan saudari sekalian. Tujuan saya membuat video ini untuk mengajar anda tentang konsep angin monsun. Baik, sebelum itu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Encik Suman yang merupakan seorang guru di SMK Jalan Kibul. Baik, tajuk saya hari ini berkaitan dengan angin monsun. Baik, terdapat 3 alasan utama kenapa saya pilih tajuk ini. Pertama, tajuk ini berkaitan dengan geografi fizikal yang merupakan satu topik yang sangat penting kepada para pelajar. Yang kedua, subjek ini merangkumi pelbagai aspek dan dia berkait rapat dengan bab-bab yang lain. Contohnya, geografi fizikal berkaitan dengan hujan, geografi kemanusiaan berkaitan dengan kegiatan ekonomi, contohnya perikanan. Dan alasan ketiga, subtopik ini kerap kali wujud dalam semua peperiksaan, sama ada SPM ke STPM ke, dia akan wujud. Jadi sebab tu saya pilih topik ni. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, saya memperkenalkan bahan-bahan yang terdapat hari ini, iaitu peta dan kedua, carta. Baik, saya menggunakan carta ni sebab untuk terangkan konsep ni dan saya akan pindahkan kedua-dua konsep ni ke peta nanti. Baik, bagi peringkat permulaan, saya mula dengan konsep angin. Baik, mengikut definisi angin, bermaksud suatu zarah atau unsur udara yang bergerak akibat putaran bumi. Itu adalah definisi bagi angin. Dan angin juga ada hukum fizik, iaitu angin akan bergerak dari kawasan tekanan tinggi ke kawasan tekanan rendah. Itu hukum fizik. Jadi maksud dia, apa maksud konsep ni? Maksud angin akan bergerak dari kawasan yang bertekanan tinggi, iaitu kawasan sejuk, dan akan bergerak ke kawasan yang panas, mempunyai tekanan yang rendah. Itu konsep asas berkaitan dengan angin. Baik, seterusnya saya ingin memperkenalkan garisan-garisan bumi. Okay. Baik, ini adalah garisan-garisan bumi, iaitu 0 darjah ialah garisan khatulistiwa, 23 darjah setengah utara garisan Sartan, 66 darjah setengah utara garisan Arktik, dan atas sekali kutub utara. Dan dia akan songsang. Kawasan selatan pula ialah garisan Jadi. Kawasan Antartika, garisan 66 darjah setengah ialah Antartika dan kutub selatan. Baik, di bawah 0 darjah ini ialah hemisfera selatan dan bahagian atas ni ialah hemisfera utara. Baik, tujuan saya buat carta ni, saya nak pindahkan semua maklumat di sini ke peta. Okey, ini peta. Seperti mana yang saya pindahkan, garisan-garisan sudah ada dalam bentuk peta, iaitu 0 darjah garisan khatulistiwa, garisan Jadi dan garisan Antartika. Manakala yang ni garisan Sartan dan garisan Antartika. Baik, di 0 darjah ke atas ni hemisfera utara dan 0 darjah di bawah adalah hemisfera selatan. Baik, seterusnya saya ingin memperkenalkan angin monsun ni ada 2 jenis, iaitu angin monsun timur laut dan angin monsun barat daya. Baik, sebelum saya nak menerangkan ciri-ciri ini, saya memperkenalkan peredaran bumi, iaitu solstice. Baik, kenapa saya pilih solstice? Sebab solstice ialah pancaran cahaya matahari yang berbeza di hemisfera utara dan hemisfera selatan. Dan ini sangat berkait rapat dengan topik angin monsun. Baik, saya ambil bahagian B ni Okey. Baik, berdasarkan bahagian B ni, dia dikenali sebagai solstice musim sejuk dalam konsep geografi. Baik, sebab keadaan ini wujud, matahari berada pada garisan Jadi, menunjukkan hemisfera selatan menjadi panas, hemisfera utara menjadi sejuk, dan keadaan ini berlaku pada 22 Disember. Baik, ini keadaan solstice. Baik, tuan-tuan dan puan-puan akan tanya, kenapa ada kaitan dengan angin monsun? Baik, saya pindahkan konsep ni ke peta. Okey, saya pindahkan ke peta Baik, melalui konsep solstice ini, matahari berada di garisan Jadi. Matahari berada di sini. Di sini. Jadi kawasan ini akan jadi panas. Utara atau hemisfera utara menjadi kawasan sejuk.
Jadi mengikut konsep angin, dia akan bergerak dari kawasan sejuk ke kawasan panas. Jadi angin akan mula tiup dari benua Asia. Sebab tu ada benua Asia. Okey, akibat putaran bumi, dia menghasilkan satu jenis daya bernama daya Coriolis. Maka daya itu akan memesongkan angin ni ke arah timur laut. Dan dia akan membawa hujan yang lebat di pantai timur semenanjung Malaysia. Dan dia akan tiup dari November hingga Mac. Itu adalah ciri-ciri angin monsun timur laut. Okey, banyak orang tanya kenapa dia tiup pada bulan ni? Okey, sebab alasan ni lah. Solstice, musim sejuk. Okey, keadaan ini akan berubah pula. Saya ambil situasi yang A pula. Okey, yang ni berlaku pada 21 Jun. Dan dia dikenali sebagai solstice musim panas. Maksud, matahari berada di garisan selatan, hemisfera utara menjadi panas, hemisfera selatan menjadi sejuk. Baik, saya pindahkan konsep ni ke peta. Okey, mengikut konsep sini, matahari berada di sini. Kawasan ni jadi panas. Semua panas. Dan kawasan selatan menjadi sejuk. Kawasan ni sudah jadi sejuk. Sama juga konsep angin, dia akan bergerak dari kawasan sejuk ke kawasan panas. Jadi angin akan mula tiup dari benua Australia. Okey, sebab tu dia tiup dari benua Australia. Dan akibat putaran bumi tersebut menyebabkan angin ini menghasilkan daya Coriolis yang memesongkan angin ini ke arah barat daya, yang membawa hujan lebat di pantai barat semenanjung Malaysia. Dan disebabkan keadaan ini ialah solstice musim panas yang berlaku pada 21 Jun. Sebab tu angin ini tiup pada Mei hingga September. Dan ia dinamakan sebagai angin monsun barat daya. Okey? Baik, itu adalah konsep pembentukan angin monsun timur laut dan angin monsun barat daya. Dan ada lagi satu angin. Jika anda tengok Mac, Mei, tinggal satu bulan, iaitu April. Jadi pertengahan antara bulan tersebut, April hingga Mei, dan November hingga September, ada satu bulan, Oktober. Antara September hingga Oktober ni ada satu angin yang akan tiup dari benua Sumatera yang dikenal sebagai angin sementara. Dan angin ini membawa hujan pada waktu malam. Okey, itu adalah konsep dan ciri-ciri serta pembentukan angin monsun timur laut dan barat daya. Okey, baik. Setakat inilah pengajaran saya hari ini berkaitan dengan konsep angin monsun. Saya harap tajuk ini membantu meningkatkan pemahaman anda untuk belajar berkaitan dengan geografi fizikal dan membantu anda menjawab dalam peperiksaan. Sekian, terima kasih.